Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Jadi hari ini saya ingin menterjemahkan beberapa kenyataan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan juga pemimpin-pemimpin DAP, dan sebagai satu apa yang saya lihat tanda-tanda keretakan jelas yang sudah berlaku dalam kerajaan yang digelar kerajaan Madani ini, iaitu kerajaan gandengan PH dengan BN. Saya juga akan jelaskan mengapa kenyataan-kenyataan yang dibuat tidak masuk akal, bercanggah-canggah, mengelirukan rakyat dan akan mengelirukan pengundi, khususnya pengundi Cina. Ya. Jadi sejak 2 hari lepas kita didendangkan dengan peristiwa-peristiwa menarik. Peristiwa pertama adalah Ronnie Liu, salah seorang yang dianggap gergasi DAP. Ronnie Liu telah memohon untuk digugurkan keahlian dia daripada DAP, berkuat kuasa 24 Jun. Ya. Berkuat kuasa 24 Jun kerana menurutnya ada banyak perubahan yang berlaku dalam DAP yang tidak dijangka. Okey. So Ronnie Liu, seorang gergasi, buat kenyataan, dia kata dia minta digugurkan keahlian dia daripada DAP. Okey, itu pertama. Kedua, Tony Pua, seorang lagi gergasi DAP yang memang saya tahu di dalam DAP itu ramai tak suka dia, sebab mulut dia saya dipahamkan tak boleh dikawal. Tapi babak mulut dia tu tolak tepi, Tony Pua membuat satu kenyataan, dan bukan kenyataan secara peribadi dalam Facebook ke apa ke. Dia buat kenyataan dalam majlis rasmi DAP, iaitu majlis untuk pungut derma. Okey. DAP ni kerap dia anjurkan majlis makan dan apa untuk dapatkan derma, sumbangan. Okey. So dalam majlis pungut derma ni, majlis rasmi DAP siap dengan banner di belakang, kain rentang di belakang tu, jelas ada gambar Anthony Locke, ada gambar Tony Pua. Bermakna ni majlis rasmi direstui oleh Setiausaha Agong DAP, iaitu Anthony Locke. Tony Pua membuat kenyataan bahawa BN, atau dilaporkan membuat kenyataan BN tu terpalit rasuah, dan jangan lupa kerajaan ini adalah kerajaan rapuh, dan PH perlu bertekad untuk menang dengan sendiri pada PRU 16. Ya, maknanya dia perkecilkan BN, dan dia kata BN ni berkait dengan rasuah ke apa ke. Itu Tony Pua. Jadi di sini sahaja saya nak jelaskan bahawa apa yang disuarakan oleh pemimpin-pemimpin DAP ini mencerminkan suara akar umbi yang memang kita dapat feedback lah, on the ground lah. Memang ada rasa tidak puas hati di dalam DAP kerana keputusan kerajaan pimpinan Anwar ataupun keputusan PH untuk bekerjasama dengan kleptokrat UMNO. Cuba fikir ya, sebelum PRU 15, begitu lama UMNO dikatakan terlibat rasuah, dikaitkan dengan rasuah, dikaitkan dengan banyak perkara yang tidak baik, dan pemimpin-pemimpin dia termasuk Zahid, termasuk Najib, selalu disela sebagai kleptokrat, dipanggil penyangak, pencuri. Ya. Tapi selepas PRU 15, walaupun Zahid masih berdepan 47 pertuduhan jenayah, walaupun Anwar sendiri, Rafizi sendiri, bahkan Fahmi Fadzil sendiri ada kaitkan Zahid dengan skandal LCS, Rafizi buat pendedahan hitam putih dan sebagainya. Tapi bukan hanya mereka peluk, tiba-tiba babak mereka ni pencuri, penyangak, perasuah,
semua dah digugurkan. Agenda kleptokrat dah digugurkan. Apakah mesej yang sedang disampaikan oleh Anwar DAP ni? Adakah mesejnya UMNO tidak lagi kleptokrat? Maknanya sebaik selepas PRU 15 mereka sudah disucikan, dibersihkan, dimaafkan. Adakah itu mesejnya? Jika itu mesejnya, bagaimana Anwar boleh kata dia nak perang rasuah sedangkan UMNO sudah disucikan, dimaafkan, diputihkan, sedangkan pemimpin dia yang utama terpalit jenayah? Benda ni dia pun tak boleh jawab. Okey. So hari ini Anthony Loke buat kenyataan, Setiausaha Agong, ya. Jadi Tony Phua dia buat kenyataan tu dalam satu majlis rasmi di AP. Kain rentang kat belakang ada gambar Anthony Loke, ada gambar Tony Phua. Ya. Tapi Anthony Loke kata kenyataan Tony Phua kenyataan peribadi, bukannya kenyataan rasmi di AP. Macam mana boleh benda ni berlaku? Sedangkan Tony Phua mewakili Anthony Loke, mewakili DAP dalam majlis rasmi. Kemudian Anthony Loke kata Tony Phua ni tak ada jawatan dalam DAP. Pembohongan apa ni? Pada bulan Mei 2022 tahun lepas, iaitu setahun lepas, Tony Phua dilantik sebagai penasihat kepada kepada Setiausaha Agong DAP, iaitu Anthony Loke. Jadi ini seorang penasihat yang sedang memberi kenyataan ini. Melainkan Anthony Loke nak beritahu kita dalam tempoh setahun ni sama ada Tony Phua sudah dipecat sebagai penasihat Anthony Loke ataupun Tony Phua letak jawatan sebagai penasihat Anthony Loke. Dan jika Tony Phua sudah dipecat atau letak jawatan, mengapa Tony Phua mewakili Anthony Loke dalam majlis rasmi untuk pungut derma? So bagaimana ini tidak, anda boleh kata ini bukannya kenyataan DAP? Sedangkan apa yang Tony Phua beritahu mewakili suara majoriti yang saya jumpa ahli-ahli DAP. Okey. So di sini dah nampak retaknya Madani. Belum PRN dah retak. Kemudian UMNO, ahli MKT UMNO keluarkan kenyataan dan beritahu DAP, kami tidak ada masalah untuk jadi pembangkang semula. Adakah DAP turut setuju jadi pembangkang semula? UMNO sudah bersuara. Jadi bila terpaksa buat kenyataan-kenyataan begini di umum, bukankah itu tanda-tanda keretakan yang nyata dalam gabungan Madani ini atau kerjasama Madani ini? Ya. Kemudian bila Anthony Loke kata kata-kata Tony Phua tidak menggambarkan atau bukannya kenyataan rasmi DAP. Jadi adakah DAP apakah pendirian rasmi DAP? Adakah UMNO ni masih kleptokrat ataupun tiba-tiba selepas PRU 15 secara ajaib mereka dah bertukar daripada kleptokrat menjadi orang alim? Dan jika benar selepas PRU 15 UMNO tiba-tiba sudah bertukar secara ajaib daripada kleptokrat kepada orang alim, sila jelaskan bagaimana pertukaran ini boleh berlaku. Adakah semua pemimpin UMNO sudah dimaafkan oleh SPRM, oleh mana-mana badan? Ya? Macam mana tiba-tiba boleh bertukar? Sedangkan pemimpin tertinggi dia terpalit jenayah. Bukan saya yang kata. Pada kempen PRU 15, korang yang kata. Korang yang tunjukkan bukti hitam putih penglibatan Zahid dalam perolehan skandal LCS. Korang yang janji nak heret Zahid ke muka pengadilan. So, kalau Anthony Loke kata kenyataan Tony Phua bukannya kenyataan rasmi, bukannya pendirian DAP, jadi apakah pendirian DAP berhubung UMNO ni? Adakah UMNO ni sudah tidak lagi perasuah, sudah bukan lagi kleptokrat, semuanya bersih, suci, alim, turun dari langit, semuanya malaikat? Apa pendirian DAP? Bagaimana Tony Phua boleh mewakili Anthony Loke dan buat kenyataan itu? Kemudian Anthony Loke kata Tony Phua tidak mewakili DAP. Tapi Tony Phua mewakili Anthony Loke dalam majlis tu. So sudah nampak lah, mereka dah cemas sebab Tony Phua dia tidak boleh kunci mulut dia. Dia suarakan dari hati dia apa yang
sebenarnya sentimen yang wujud dalam DAP, dan ini sudah menimbulkan satu tindak balas daripada UMNO. Ya. Kemudian ada lagi satu program jelajah madani di Selangor. Poster dah keluar. Ada gambar Anwar, ada gambar Zaid, ada gambar pemimpin PH, ada gambar pemimpin BN. Poster dah keluar. Tapi hari ini wakil dari UMNO memberi tahu kepada media, seperti dilaporkan oleh FMT, bahawa Zahid tidak akan hadir, UMNO tidak akan hadir. Poster dah keluar. Gambar Anwar ada, gambar Zahid ada, tapi UMNO tidak akan hadir. Apa ceritanya ni? Bila ditanya, dia berkata jemputan tidak dibuat dengan cara baik kepada UMNO. Dia hanya buat RVSP ke apa. Jadi UMNO tidak akan hadir. Itu program mereka. Wakil UMNO tu kata, dia kata UMNO akan hadir satu lagi program PHBN yang akan diadakan. Habis, yang program yang dah siap poster, ada gambar Zaid, ada gambar Anwar tu bukan program jentera PHBN. Bila dah ada masalah ni, macam mana nak yakinkan jentera untuk contohnya, macam mana Zaid nak yakinkan jentera BN untuk berkempen untuk DAP? Dahlah majoriti dalam BN, Akar Umbi, semuanya meluat dengan Zaid, semuanya tak setuju Anwar jadi PM, semuanya tak mau DAP. Dahlah sekarang pun nak minta jentera untuk kempen untuk DAP ni agak mustahil. Tambah pula benda ni semua berlaku, macam mana nak yakinkan jentera pergi kat kampung, pergi kat makcik dan pakcik, kejutkan makcik dan pakcik, makcik dan pakcik sekarang kena sokong DAP. Mesti terkejut ramai makcik dan pakcik, sebab makcik dan pakcik ni, orang-orang kampung ni sebenarnya ramai tak tahu lagi UMNO kerjasama dengan DAP. Ya? Macam mana nak buat? Ya? Sama juga macam DAP. Macam mana jentera dia lepas semua ni nak pergi kat kampung-kampung, nak pergi kat uncle and aunties dan beritahu, uncle and auntie, you need to support UMNO. Uncle dan auntie tu fikir, dulu bukan mereka bagi tahu UMNO ni kleptokrat, penjenayah apa semua, tiba-tiba dah suci bersih. Cina pula dia baca kenyataan Anthony Locke, pendirian Tony Puah bukan pendirian DAP. Jadi orang Cina mesti tertanya-tanya, apa pendirian DAP? Adakah UMNO ni bukannya perasuah, tidak lagi pencuri, bukan lagi penyangak? Adakah Zahid tidak berdepan jenayah mahkamah? Adakah salah kenyataan Anwar Rafizi bahawa Zahid terpalit skandal LCS? Adakah dokumen-dokumen yang didedahkan oleh Rafizi dokumen-dokumen palsu? So inilah ciri-ciri bukannya kerajaan madani. Kerajaan yang berciri-ciri badut, macam kerajaan sarkas. Ya. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.